Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita jumpa dengan Pak Chu Bumi. Jadi pada kali ini Pak Chu akan menceritakan tentang apa yang dikatakan perkara yang agak jarang-jarang kita jumpai, iaitu mud volcano ataupun volcano lumpur. Dalam bahasa Malaysia kita panggil dia volcano lumpur, tetapi yang paling famous kita panggil dia sebagai mud volcano. Jadi apa sebenarnya mud volcano ini? Mud volcano ini merupakan satu fenomena kejadian alam yang unik, tetapi dia berlaku di dalam bumi. Dia ada berkaitan juga dengan aktiviti gunung berapi ataupun kawasan-kawasan yang sebelum ini dah ada aktiviti gunung berapi ataupun volcano, dan daripada proses dalaman menyebabkan ada satu tindak balas yang berlaku, maka lumpur yang terhasil akan keluar ke permukaan. Jadi suhu yang pada mud volcano itu sendiri adalah bergantung, sama ada sampai ke peringkat 100 darjah Celsius, kadang-kadang sampai kepada amat sejuk dia punya suhu, dia lebih dalam 2 darjah Celsius. Juzuk yang keluar itu adalah semata-mata lumpur yang keluar ke permukaan bumi, jadi membentuklah sebagai satu volcano. Tetapi sebenarnya mud volcano ni tak tinggi, dia rendah je. Dia rendah, yang bukan beberapa meter daripada paras bumi. Jadi lumpur itu akan keluar secara berterusan. Biasanya dia akan keluar itu berterusan bersama-sama dengan air dan juga gas. Tapi segala-galanya berpunca daripada dalam bumi, dan keluar melalui retakan ataupun melalui satu alur yang dah terbentuk secara semula, jadi kemudian naik ke permukaan bumi. Jadi dengan kata lain, pada asalnya lumpur yang ada di bahagian bawah itu mengenai tekanan yang tinggi. Apabila tekanan yang tinggi bercampur dengan gas, dia akan keluar ke permukaan bumi. Jadi keluar tu terserak seolah-olah macam volcano. Sebab itulah kita panggil dia sebagai mud volcano ataupun volcano lumpur. Dia punya composition dia ataupun komposisinya adalah tak lain tak bukan adalah lumpur, ataupun kata lain clay component. Jadi bercampur dengan bahan-bahan asing seperti garam dan juga beberapa mineral lain yang ada dia bersama-sama dengan lumpur berkenaan. Jadi kita tahu bahawa lumpur yang keluar daripada sebagai mud volcano ini adalah amat berguna kepada manusia, terutama sekali di dalam bidang kosmetik. Biasanya kalau kita tengok, kalau Pak Chu sendirilah tengok dalam TV tu, dia ada satu iklan mengatakan letaknya daripada mud volcano kan, jadi warna dia hitam. Jadi warna mud volcano ini juga adalah berbeza-beza, daripada warna putih sampai ke hitam, sehitam-hitamnya. Itu adalah dia punya skala warna dia. Jadi bergantung pada di mana, bergantung pada berbeza dari satu tempat dengan satu tempat yang lain. Jadi adakah volcano ni terdapat di Malaysia? Sebenarnya kita di semenanjung Malaysia, minta maaf, kita satu mud volcano pun kita tak ada. Sebab kita sebenarnya tak ada mud volcano di semenanjung Malaysia. Tetapi kita ada banyak mud volcano, atau tidak banyaklah, ada beberapa tempat lokasi mud volcano di Sabah, majoritinya, dan juga di Sarawak. Jadi kalau di Sabah itu banyak tertumpu di kawasan Kunak, Sempurna, Lahad Datu, dan kemudian di Sarawak itu tertumpu di kawasan Miri, kawasan Berkenu. Jadi itulah tempat-tempat yang adanya mud volcano di Malaysia ini. Jadi kalau kita tengok salah satu daripada mud volcano yang agak terkenal di Tingkayu itu terletak di Kunak, di mana mud volcano tersebut adalah dia berbentuk satu kon, macam kon macam itu, dan kemudian dia ada keluar dalam skala yang kecil lumpur yang berwarna putih. Jadi
apabila lama kelamaan disebabkan oleh ada percampuran mineral dan sebagainya, dia akan bertukar color, setengah-setengah ada jadi merah, setengah-setengah jadi hijau, jadi kuning dan sebagainya. Jadi spektrum color ada di lumpur berkenaan, tetapi yang lumpur yang dah keras. Tapi yang keluarnya adalah sama warna ni, adalah warna putih. Jadi di Tingkayu ini wildlife punya reserve. Jadi di sana juga adanya penemuan-penemuan tentang artifak arkeologi yang baik juga dijumpai di kawasan Tingkayu. Dan yang keduanya agak famous juga adalah di kawasan Tabin. Dia panggil dia Tabin Wildlife Reserve. Dan tempat tu adalah the mat volcano nya adalah lipat mat volcano. Jadi lipat mat volcano ini menjadi satu tarikan yang baik kepada masyarakat yang ingin menyaksikan diversity haiwan-haiwan yang berada di kawasan wildlife berkenaan, di mana mat volcano yang besar ini hampir-hampir menyerupai satu padang bola. Saiznya adalah padang bola, dan di mana di situlah tempat di mana wildlife akan pergi ke kawasan berkenaan, macam orang kata dia main lumpur lah, pading, main lumpur, dan kemudian pada masa yang sama menjadi satu destinasi bagi haiwan-haiwan untuk mendapatkan garam. Dia ada macam orang kata lik sok di kawasan berkenaan. Jadi daripada situlah maka kalau kita ingin menyaksikan wildlife, kita ada satu tempat di mana disediakan oleh pihak berkuasa. Kita boleh naik di atas satu tempat tu, dan kemudian kita tengok di menara tu, kemudian kita boleh tengoklah haiwan-haiwan di kawasan mat volcano berkenaan. Tetapi di sini mat volcano di sini adalah didominasi oleh haiwan-haiwan yang terdapat di Sabah. Sama sekali kalau kita lah di Sabah ni banyak gajah pikni pun ada juga di sana, bermain-main dengan mat volcano di sana. Di Miri Sarawak dia ada yang paling terkenal sekali adalah di Bekenu, di mana kita ada juga mat volcano yang tapi saiznya tidaklah sebesar sebagaimana dekat Tabin mat volcano. Jadi dia saiz kecil, tetapi kita boleh dapat menyaksikan macam mana keluarnya lumpur berkenaan bersama-sama dengan gas metan dan juga gas karbon dioksida yang keluar daripada lumpur berkenaan. Macam mana sebenarnya mat volcano ini terjadi? Sebenarnya mat volcano dia ada macam-macam teori yang mengatakan punca kejadiannya adalah, yang pertama sekali seperti yang Pak Chu cerita tadi, adalah ada berkait rapat dengan volcanic activity, di mana ada berlakunya proses tindak balas dalaman, di mana daripada sana maka terjadinya satu lumpur yang banyak, dan lumpur berkenaan akan keluar ke permukaan sebagai mat volcano. Dan satu lagi teori mengatakan bahawa semasa proses pengenapan sedimen itu adalah terdiri daripada bermacam-macam sedimen yang berbagai-bagai saiz. Ada clay size, ada sand size, ada gravel size. Jadi kalau kawasan berkenaan mengandungi banyak satu lapisan yang tebal, seperti lapisan yang tebal clay, dan kemudian ditindih oleh satu lapisan tebal pasir, gravel dan sebagainya, tetapi dalam kuantiti yang banyak, maka dalam proses penindihan berkenaan menyebabkan lumpur yang ada di situ tidak sempat, air di dalamnya tidak sempat keluar daripada sistem dia, atau dengan kata lain terperangkap. Jadi dengan kata lain, proses yang dinamakan sebagai proses pemadatan dan juga proses konsolidasi itu adalah lambat berlaku, atau dengan kata lain terlampau perlahan berlakunya. Jadi dengan kata lain, dia akan jadi satu lumpur yang banyak air, lumpur yang banyak air, dan kemudian mengenai tekanan yang tinggi. Ini dipanggil, kalau di bahagian dalam laut kita panggil dia sebagai mat daipe, atau mereka kata lain kawasan di mana
lumpur yang dengan tekanan yang tinggi, dan ini merupakan menjadi satu ketakutan kepada pada pakar-pakar penggerudian minyak, di mana kalau sekiranya akan melalui kawasan berkenaan akan menghadapi masalah yang besar kerana dia boleh menyebabkan berlakunya proses penolakan daripada mesin gerudi itu, ataupun dengan kata lain dengan blow out dia. Jadi inilah yang ditakuti oleh para penggerudi minyak di kawasan lautan yang mengandungi kita panggil dia sebagai mud dipe ataupun kita panggil dia juga sebagai shale dipe. Jadi ini adalah kejadian yang berlaku di negeri Sarawak, dan juga sebagainya di Sabah. Jadi inilah ditakuti oleh para penggerudi. Kalau kita perhatikan di Indonesia sebagai contoh, dia ada berlaku satu kejadian yang agak unik dan menjadi satu liputan media yang besar di seluruh dunia, di mana kita panggil dia sebagai lumpur Sidoarjo. Lumpur Sidoarjo, di mana itu berlaku dalam tahun 2006 di bahagian di Jawa Timur kalau tak silap Pak Cu. Jadi kejadian ini adalah berlaku apabila satu syarikat penggerudian minyak untuk mendapatkan gas di satu kawasan, di mana ketika kawasan itu mengandungi gas, dan apabila berlakunya proses penggerudian berlaku, maka tercucuklah satu horizon. Ini di daratan, bukan di dalam lautan, ini di daratan. Termasuk satu horizon di mana adanya lumpur yang tekanan tinggi menyebabkan blow out, atau dengan kata lain menyebabkan penggerudian tu ditolaknya ke atas, dan kemudian terkeluarlah lumpur berkenaan ke permukaan bumi. Jadi kita bayangkanlah kalau sekiranya benda itu adalah lebih kurang dalam 30-40 meter di bawah sana, dan kemudian apabila dia tolak ke atas dan menyebabkan satu perkampungan dekat Sidoarjo itu dibanjiri oleh lumpur. Dibanjiri oleh lumpur, sebab itu kita panggil dia sebagai lumpur Sidoarjo. Jadi kerajaan Indonesia apabila untuk menjadikan kawasan itu sebagai satu kawasan tarikan pelancongan, dia letak satu pagar kawasan supaya lumpur itu tidak berserak ke kampung-kampung yang lain. Jadi satu kampung tenggelam disebabkan oleh lumpur Sidoarjo tadi. Jadi dengan kata lain, ini merupakan satu mud volcano yang paling besar sekali di dunia setakat ini. Itulah berikut pada laporan yang Pak Cu baca. Itu dari segi mud volcano. Tapi apa gunanya mud volcano kepada manusia? Jadi kegunaan dia banyaklah. Jadi sebagai contoh, ada seri-seri pelancongan. Kalau kita pergi tempat lumpur volcano ini, kita boleh dia ada disediakan satu tempat kita untuk mandi lumpur kan. Biasalah ada untuk perubatan, untuk kecantikan, dan berbagai bentuk lagi lah untuk terapi dan sebagainya. Itu disediakan. Jadi Pak Cu pun ada juga pengalaman di Vietnam. Di Vietnam, di mana dia ada satu tempat tu memang dia lumpur volcano, tapi warna dia hitam. Masuk ke dalam tu, kemudian lepas tu kita naik tu, cuma mata kita je putih. Semuanya hitam. Itulah maknanya. Tapi gunanya adalah adalah dia punya kegunaannya untuk terapi kulit dan sebagainya. Jadi benda ni akan jadi satu tarikan pelancong. Jadi pelancong akan cuba untuk tengok keunikan sesuatu mud volcano. Jadi kalau sekiranya kita ada mud volcano, jadi seharusnya dan sewajarnya kerajaan dan juga agensi-agensi yang terlibat mesti conserve ataupun mesti kita pelihara kawasan berkenaan, dan kita mesti upgrade dia sebagai satu destinasi pelancongan. Sebab unik, kita jarang
jarang kita boleh tengok mak volcano. Jadi sewajarnya lah kita bangunkan kawasan berkenaan sebagai satu produk pelancongan yang berguna untuk masyarakat. Jadi kita macam kita sebagai ahli geologi ni, kita boleh cerita lah macam mana kejadian, macam mana kewujudan mak volcano berkenaan, jadi supaya masyarakat dapat menggembling pengetahuan mereka dengan idea, dengan ilmu-ilmu saintifik ataupun ilmu-ilmu geologi, jadi agar mereka dapat memahami dan juga dapat menghayati proses kejadian mak volcano di atas muka bumi ini. Jadi itu sajalah yang Pak Chu dapat kongsi pada kali ini tentang mak volcano. Jadi agak ringkas, jadi ini pun taklah menjadi satu kepakaran Pak Chu yang sebenarnya, tapi walau macam mana pun demi untuk menyebarkan maklumat, jadi Pak Chu cuba jugalah untuk mencerita, berkongsi perkara ini dengan tuan-tuan semua. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.